Terima kasih kepada semua yang masih setia menyokong channel ini. Sokongan Anda amat saya hargai. Jika ada sebaran cadangan atau idea, jangan segan untuk komen di bawah. Di sebuah kampung terpencil di hujung negeri, tinggal seorang wanita tua yang dikenali sebagai Mak Timah. Dia bukan sekadar wanita biasa, tetapi seorang bomoh handal yang sering menjadi tempat rujukan penduduk kampung. Orang ramai datang kepadanya untuk berobat, meminta pelaris, bahkan ada yang mahu mengenakan sihir kepada musuh mereka. Mak Timah ni bukan calang-calang orang, kata Pak Dola ketua kampung. Dia boleh panggil jin kalau dia nak. Sebelum tu jangan lupa subscribe Rizwan Yusof channel untuk video seterusnya. Mak Timah tinggal di hujung kampung, dalam sebuah rumah kayu yang dipenuhi tangkal dan kemenyan. Setiap malam, rumahnya akan dipenuhi asap tebal dan suara bisikan aneh kedengaran dari dalam. Namun, ada satu peraturan penting yang tidak boleh dilanggar. Jangan pernah mengintai atau cuba masuk tanpa izin ke rumah Mak Timah selepas tengah malam. Suatu malam, sekumpulan anak muda kampung merasa ingin tahu tentang ritual aneh yang dilakukan Mak Timah. Aku dengar dia ada belasaka, kata Din, seorang pemuda nakal. Kau berani ke nak tengok sendiri? Cabar Rahman. Mereka bertiga, Din, Rahman dan Johan memutuskan untuk mengintai rumah Mak Timah. Tepat jam 12 malam, mereka menyelinap ke belakang rumah. Dari celahan dinding, mereka dapat melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di dalam rumah, Mak Timah sedang duduk bersila, dikelilingi oleh patung-patung kecil dan korak haiwan. Di hadapannya ada sesuatu yang bukan manusia. Makhluk itu tinggi, berbulu hitam, bermata merah menyala dengan panjang dan taring yang menjulur keluar. Ia berbisik ke telinga Mak Timah, sementara wanita tua itu mengangguk perlahan. Hamba patuh. Suara Mak Timah kedengaran, tetapi nada suaranya seperti bukan miliknya sendiri. Tiba-tiba, makhluk itu menoleh ke arah mereka. Johan tidak dapat menahan diri, dia menjerit ketakutan. Mak Timah segera berpaling, matanya berubah menjadi hitam legam. Kau berani mengintai aku? Suaranya bergema, seolah-olah lebih daripada satu suara yang bercakap serentak. Ketiga-tiga pemuda itu lari lintang puka, tetapi suara ketawa seram Mak Timah terus menghantui mereka. Selepas malam itu, sesuatu yang ganjil dan menyeramkan mula berlaku kepada Din, Rahman dan Johan. Din sering mendengar bisikan halus di telinganya, menyuruhnya mencederakan dirinya sendiri. Kadang-kadang, dia melihat cermin, wajahnya berubah menjadi wajah Mak Timah dengan mata merah. Rahman sering terjaga di tengah malam, kerana ada tangan hitam berbulu yang merayap di atas badannya. Sementara itu, Johan jatuh sakit teruk. Setiap kali dia cuba tidur, dia merasakan makhluk berbulu hitam itu menindih dadanya. Pak Dola yang mendengar keadaan mereka menjadi risau. Kita kena jumpa Tok Imam, ini bukan penyakit biasa. Tok Imam kampung segera datang untuk melihat keadaan mereka. Setelah membaca doa dan ayat suci, Johan tiba-tiba memuntah sesuatu yang tidak sepatutnya keluar dari tubuh manusia, yaitu segumpal rambut panjang dan paku berkarat. Ini perbuatan sihir hitam, gas Tok Imam. Aku rasa ini kerja Mak Timah, bisik Pak Dola. Mereka memutuskan untuk berdepan dengan bomoh tua itu. Ketika mereka tiba di rumah Mak Timah, keadaan rumahnya gelap dan sunyi. Bau kemenyan masih kuat, tapi tiada suara kedengaran. Tok Imam melahungkan azan di hadapan rumah itu. Tiba-tiba, pintu rumah Mak Timah terbuka sendiri dan mereka melihatnya duduk dalam kegelapan, tergigil-gigil seperti orang kesakitan. Mak Timah mendongak perlahan. Kalian tidak patut masuk ke dunia aku, suaranya bergetar. Matanya masih hitam, tetapi wajahnya kelihatan semakin pucat dan tua. Tok Imam tidak berundur. Dia membaca ayat suci dan tiba-tiba Mak Timah menjerit nyaring. Dari belakangnya, makhluk hitam berbulu keluar dari tubuhnya, mengaum marah sebelum terbakar dalam api gaib. Mak Timah terus jatuh tersungkur, terkulai tidak berjawab.
Selepas kematian Matima, gangguan gaib di kampung itu berhenti. Namun, ada satu perkara yang tidak dapat dijelaskan. Malam selepas pengebumiannya, beberapa penduduk mendakwa melihat kelibat Matima. Di tepi kuburnya tersenyum dengan mata merah menyala. Dari jauh, suara bisikan halus masih kedengaran. Aku akan kembali.